Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni genap seminggu lah berlangsungnya Senate Chartered. So kalau kita tengok sekarang ni pukul 8.50. So waktu ni saya rasa saya baru nak cecah kilometer ke 34-35 macam tu lah, okay, kalau tengok video tu balik. Okay, so hari ni kita nak sembang lah pasal Senate Chartered ni. Walaupun dah habis, so saya nak bagi saya punya verdict lah. Okay, so untuk sesiapa yang tak tahu ataupun yang tak pernah melibatkan diri dalam running, so Senate Chartered ni ataupun KL Marathon lah, KLCM, ialah event yang digelar sebagai hari raya untuk runner kat Malaysia lah. Kenapa? Sebab dia berlangsung di Kuala Lumpur. Ya, memang ada banyak event kat Kuala Lumpur, tapi tak ada event yang macam ni lah dari segi dia punya route kan. Sebab biasanya dekat Kuala Lumpur ni dia motor half marathon. So full marathon tak tahulah, saya tahu yang ni je, yang lain saya tak tahu. So dia memang meriah. Okay, so kalau tahun depan katalah korang nak register ke apa, make sure alert dia punya tarikh tu. Okay, dan bersedia untuk register lah, sebab untuk register queue dia akan panjang. So kalau ikutkan saya pun tak adalah senior sangat, semua baru 3 kali join Senate Chartered ni. First half marathon, nombor 2 tahun lepas full marathon, tahun ni full marathon lah. So apa yang saya nampak, registration dia memang sangat cepat. Kalau lambat dia memang habis lah. So pagi tu orang dah queue. So basically akan habis dulu half marathon. So siapa yang nak masuk half marathon, make sure korang cepat-cepat register lah. Dan lepas tu full marathon atau tapi rasanya full marathon lah sekali kot. Okay, dia. So kalau nak tahu bila dia punya tarikh tu, biasanya dia akan announce lah. Boleh follow dia punya Facebook page ataupun Instagram ke, ataupun nak senang join je Facebook group Malaysian Runner. So kat situ biasanya orang akan announce lah apa-apa running event, orang akan announce kat situ dan boleh register lah. Ok, tahun ni RPC dia buat dekat tempat sama tahun lepas, dekat KL Convention Center sebelah KLCC ya, dekat dengan Aquaria. Cuma tahun lepas dia buat dekat ground floor tu lah. Tahun ni dia buat dekat tingkat 1 yang atas sikit. Okay, so tahun ni very smooth. Saya lagi tahun lepas dekat Facebook orang bising beratur sampai sejam 2 jam nak ambil, kan, panjang queue. So kali ni memang smooth. Semua terkejut macam event ni tak meriah kan, macam tak ada orang beratur pun kan, macam tu lah. So bila saya datang hari Jumaat, lepas petang lah, lepas solat Jumaat tu, memang saya tengok memang smooth lah. Jadi macam RPC biasa, tak beratur pun. Okay, so agaknya organizer dia dah lesson learn dan dia dah buat improvement. Okay, syabas. Dan yang kedua, dekat biasalah dekat RPC tu ada banyak offer lah, especially kasut-kasut Brooks. Okay, dan kalau saya tak beli apa-apa lagi, maybe saya akan beli lah. Even ada Saucony yang saya nak pun tiba-tiba ada kat situ kan. Dia memang diskaun gila-gila dia tu. Cuma seminggu sebelum event tu saya dah beli Puma David Nitro Elite. So bajet semua dah habis. Kena tunggu lagi 3-4 bulan baru bajet full untuk beli apa-apa lah, kasut ke jam ke kan. So buat sementara ni tak ada apa-apa lah saya boleh beli. Tengok je lah apa yang ada kan. So tahun ni wife saya dia masuk 10 kilo, sama macam tahun lepas. Okay, dia kata tahun ni ada perubahan track sikit. Saya pun tak tahu, tapi bila saya tengok video dia memang yes, dia tukar sikit lah, especially kat ujung-ujung tu. So memang ada sedikit traffic dekat, bukan sikit lah, memang saya baca dekat Facebook pun buat lawak. Kata ni bukan larian ni, dia dah perarakan ni kan. Memang tengok flower tu sangat padat, tak boleh lari. So siapa nak buat PB, kira bye-bye lah kan, takkan dapatnya. Ok, so 10 kilo. Dan dan kalau wife saya cakap, kalau tak ada flyover tu dan tak ada perarakan tu, mungkin dia lewat PB. Dan saya rasa memang dia laju lah. Tahun lepas dia sejam setengah, tahun ni dia sejam 20 kan. So hampir 10 minit lah dia punya improvement. Sekarang sejam 20 lah, sejam 23 lah. Hampir. Ok, so hari pertama tu saya datang lebih kepada nak tengok lah. Sebenarnya saya terfikir kan nak register 10 kilo tu macam nak teman dia kan, ataupun sebagai warm up. Tapi tak tahu lah, saya try nak kalau saya dah register full, nak register 10 tu tak boleh. So kalau saya nak, saya kena beli bib lah. So saya cuba elakkan, tapi tengoklah tahun depan maybe saya akan teman dia kot 10 kilo tu. Saya nak tengok dia lari macam mana kan. So hari pun ada kit dash, okay, ada 5 kilo. So more to family punya orientation lah, okay. Dan ramai kawan-kawan datang bagi sokongan kan, bukan saya kat saya lah, ramai lagi.
Cuma apa yang menarik ni waktu Kid Dash tu, okay, ada anak kawan saya, Amy nama dia, ada dalam video tu. Diorang lari kan, that's why saya teman tengok lah. So saya perasan lah okay lah, maybe saya time kecil dulu pun macam tu lah kot. Saya masa kecil dulu saya pernah wakil sekolah merentas desa, cik kan. Waktu tu dah jam 4 kecil lagi, lari dekat estate. Okay. Okay, so masa tu mungkin saya tak tahu konsep running, okay. Konsep running ni untuk yang setakat 100 meter, 200 meter kita tahulah kita boleh all out kan. Tapi untuk long distance ni kalau all out, kalau tak level-level Kenya berbayar lagi kan. Level Kenya je boleh buat yang tu. So saya nampak lah budak-budak ni lari sangat bersemangat, okay. Dia punya starting tu macam lari sprinting 100 meter, okay. So budak-budak kan bila tengok orang lari macam tu, dia pun lari jugalah kan. So apa nak jadi ialah hari tu ada sedikit lah macam insiden dekat starting line tu. Ada orang jatuh kan. Benda tu yang paling risau lah, okay. Sebab dia kena ingat dalam crowd ramai-ramai macam tu, kalau seorang dua jatuh kat depan tu, siap lah. Kalau belakang tu tak break memang kena pijak kan. Itu yang saya paling risau lah. Even dalam running orang besar macam kita ni pun, benda tu paling risau lah. So make sure jangan jatuh lah. Okay, dan yang saya rasa macam tak tahu lah saya cakap kelakar ke apa, tapi memang ramai gila lah budak injet tu, okay. Ada yang jatuh, ada yang lari laju tadi tu, sprinting tu sampai ke dekat finishing line sesak nafas, okay. Itulah cerita dia. Sebab bila dia dah push zone 5 tu, saya rasa memang zone 5 lah, okay. Memang dia still lebih daripada 10 minit ataupun 5 minit, memang bayar jawapan dia kan. Okay, so yalah, budak-budak ada more for fun lah. Tapi ada juga yang santai lari kan. 5 tahun lepas saya nampak ada setengah kanak-kanak tu, parent dibenarkan lari sekali lah, okay. Tahun ni dia tak bagi, okay. So budak-budak ni ada yang pada habis tu lost, tak tahu gimana, sampai ada parent cari mana anak dia pergi kan. So saya ingat tu Kid Dash tahun depan yang mana 6 tahun ke bawah tu, better organizer bagi parent lari sekali lah, okay. Dia suka for fun je, okay. Kita tahu lah kan, tak nak bagi ramai tapi lagi safety lah saya rasa. Untuk yang dah 10-12 tahun ke bawah ni ataupun dah sekolah menengah ni, tak apalah, dia dah boleh organize diri dia sendiri lah. Budak-budak ni saya rasa elok pegang organizer bagi lari sekali dengan parent lah. Okay, sekarang kita bercerita pasal dia punya event lah. Okay, so hari event tu lepas dah habis 10 kilo saya tu, kita orang just balik hotel. Yes, kita orang cari hotel berdekatan dengan situ sebab kita orang tak nak rushing dan malah parking semua. So kita orang pergi makan, okay. Saya makan nasi Arab dekat Kuih Bintang, tukar bulut. Lepas tu dalam pukul 4.5 kita orang dah balik bilik lah. So saya edit video untuk hari pertama tu, sebab saya kena clearkan memori dalam kamera secepat mungkin untuk saya punya event. So okay. So malam tu saya tidur awal lah, okay. Lepas maghrib dalam 7.30 tu saya dah solat. Saya jamak terus sebab saya daripada SP. Dan saya tidur pukul 8 tu saya dah lelap. Tak tahu kenapa, Alhamdulillah hari tu senang pula lelap kan. Selalu hari event ni masa betul lelap. Okay. Terus saya bangun ngam-ngam satu suku, 1.30 macam tu lah saya punya jam bunyi kan. Saya kata, ush, tak pernah ni kan lena macam ni kan. Even tahun lepas pun saya tidur lena juga tapi makan ubat sesama, okay. Waktu lepas saya sesama waktu hari event tu, so makan ubat tu lena lah. Tapi saya risau tak bangun kan, sampai bangun. So dalam 235 tu dah keluar pergi ke Dataran Merdeka lah. So daripada jauh dah nampak ramai orang kan, dah start berpusu-pusu, okay. Tempoh semangat dah start datang lah. Cakap yes, makin meriah ni kan. Dah sampai ke Dataran Merdeka tu, saya warm up sikit-sikit lah, okay. Warm up saya pertama nak check kamera setting, make sure okay, recording okay. Lepas tu nak check kasutnya ikat lah. Kadang bila tengah lari tak sedap, kena longgarkan, nak kena jah balik kan. So dah make sure semua okay, saya run lah. Okay, so tepat 3.30 pagi flag off pun dilepaskan lah. So sama macam tu lepas, memang nak dekat 3 minit macam tu lah baru kita orang bergerak sikit, bergerak. Okay, sebelum tu memang tak bergerak pun, okay. Okay, bergerak ke depan, okay. Bila dah sampai dekat, okay, dia punya vibe, dia punya feel tu, semangat datang bila dah sampai kat kawasan yang cerah depan bangunan Ustaz Abdul Samad tu lah. Time tu dengar lagu semua kan, semua orang bersemangat. Tadi semua orang sunyi, tiba-tiba sekarang semua orang macam dah, ya, dengan muzik tu kan, dengan dia punya feel lain tu, okay, dah semangat dah, okay. So saya pun check jam semua, kita dah setting, okay, semua, okay. Sambil rakam tu kita enjoy kan, okay. So daripada video yang saya upload tu nampak lah kan, memang
kenapa orang panggil hari raya, sebab dia tempat orang berkumpul tau. Okay. Sebab saya rasa dekat KL tu je kot marathon yang ada. Saya tak tahu lah ada lagi tak. Yang lain semua saya tahu half marathon banyak lah KL tu, Dataran Merdeka. Tapi full marathon satu je. Dan route tu memang tak ada. Memang mana ada route lari kat Duke dengan Aclay tu. Kalau setakat dalam city center tu event lain ada je kan. Tapi kalau lari dekat Duke Aclay tu, yang saya tahu Standard Chartered je. Okay. Okay, so balik pada tadi, akhirnya selepas hampir 9 minit lah, 8 jam 40 minit macam tu, baru lepas starting line. Okay. So kalau ikut calculation saya, dah 8 jam 8 minit tu rasanya pelari elite dah maybe 2, 3, 4 km ke depan lah. Okay, memang nak cerita podium tu impossible lah kan. Okay, so untuk lari event macam Standard Chartered ni, bukan, sorry, yang full marathon ni, dia kena ada strategi lah. Okay, dia kena ada strategi sebab dia bukan satu yang simple lah. At least untuk saya bukan satu yang simple. So saya dah ada strategi awal lah. Saya pun dah buat training. Saya gunakan pacer dalam jam ni lah. So apa saya buat lah, saya target nak habiskan 5 jam setengah. Okay, kalau paling busuk pun 6 jam lah. Sebab saya rasa memang akan berlaku something. Okay. So kalau untuk pace 5 jam setengah tu dalam 7 minit 50 saat punya pace lah, ataupun 8 minit lah kan. So untuk keadaan normal macam ni, bagi saya 8 minit tu terlalu piece of cake. Okay, nak lari 8 minit pun susah kan, pace 8 tu pun susah. Okay, so untuk starting memang saya very control lah saya punya pace tu. Okay, walaupun dengan kasut ni saya rasa nak pergi je, tapi tak boleh. Okay, dah pernah kena kan. Okay, so saya pun control. So kalau tengok dalam saya punya video tu, memang every first 10 km tu memang dia ikut exactly yang saya set lah. Okay, dia punya different pun kurang dalam 10 saat. Dia pun catat paling jauh 10 minit. Itu pun saya rasa dah terlebih. Sebab dalam ni event ni bahayanya awal-awal kita akan terikut orang. Okay, kita akan terikut orang. So kita akan pun lupa. So kita akan lari laju. Tu kebanyakan mistake yang orang buat lah bila event. Orang akan terikut orang laju, lepas tu dah sampai 5-6 kilo tu pancit. Okay. So untuk first phase bagi kepada 4 lah. Okay, first phase city area. City area ni, okay, dia lalu kawasan-kawasan yang ikonik dekat KL. Bukit Bintang, Times Square, KLCC, Pavilion kan. Semua tu bagi saya ikonik lah. Jenis dia jalan yang siang kereta semua memang banyak, korang yang harap nak lari. Okay. Tapi malam tu jalan di-clearkan, tu kita boleh berlari dengan happy lah. So bayangkan Bukit Bintang tu masa tu dah 4 pagi pun terang benderang kan. Itulah Bukit Bintang. Itu pun nasib baik sebab dah clearkan jalan. Kalau tak, penuh kereta berderet parking kat situ kan. So dia punya vibe tu lain lah. So masih ingat lagi waktu kita sampai dekat, tak silap lah, dekat depan Renaissance Hotel tu, dekat Bukit Nanas punya KL Tower punya junction tu kan, Dangwangi tu. Rasanya time tu baru kilometer 4 something. Saya nampak geng-geng elite tu dia dah menuju ke arah Lampang dah menuju ke KCC lah. So saya rasa situ dalam 9 atau 10 kilo lah. Okay. So macam wow kan, dia dah separuh pada kita lah. So dekat KLC, dekat apa ni, kawasan bandar tu pun sebenarnya kalau tak kejar pun boleh je enjoy tengok bangunan kan. Okay. Dan first water station tu memang macam pasar kalau kita tengok dalam video tu. Tapi sebab kita orang sampai lambat, so dah jadi huru-hara kat situ. Dia bukan huru-hara lah, dia macam hingar-bingar. Okay. Tapi semua okey lah, semua orang dapat air kan. Okay, so kalau tengok dalam video saya part 1 tu, okay, 10 kilo pertama semua berjalan lancar as per plan lah. Okay, sampai dekat 10 kilo tak silap sampai KLCC rasanya. Yes, KLCC. Jalan Lampang nak menuju ke Aclay tu lah. Jalan Lampang ke? Good. Okay, Lampang. Okay, so semuanya okay. Okay, so problem start bila naik Aclay. Dia memang tahun lepas punya tu, tak tahulah pada Aclay tu nak naik dia punya flyover tu satu tu je. Tapi bila sampai atas tu dia rasa lain. Okay, so daripada Aclay tu saya dah start slow down lah. Okay, memang dah slow, tak tahu kenapa. Makin slow. Okay. So sampailah saya bertahan sampailah berhenti solat lah dekat kilometer ke 19 ke 18 kot. Okay. So saya punya trend lah. Okay. Kalau event tu waktu subuh, first water station saya akan stop lah. Okay. First yang saya jumpa saya akan stop. So saya biasanya saya akan bawa macam plastik lah atau plastik sampah. So air saya ambil pada water station tu. Saya duduk simple lah. Saya akan bentang plastik tu, so letak batu ke apa, solat. Okay, supaya tak terbang lah plastik tu. So lepas tu saya akan tinggalkan. So siapa nak guna lah. Simple kan. Kita tahu
Yelah, kita bukan nak kejar podium pun. Setakat berhenti 5-10 minit tu tak apalah. That's why jam tu saya stop. Saya ada 2, okay? Jam ni saya akan stop. Tujuan dia sebab saya nak tengok, nak monitor saya punya running dia, okay? So kalau solat tu saya berhenti, okay? Tapi yang jam satu lagi ni, ni lebih kepada the whole activity lah. Tapi jam ni pun dah ada 2 rekod juga. Activity dengan stop semua dia ada, okay? Tak masalah. So lepas tu kita jumpa dekat checkpoint pertama. Checkpoint okay, kira Auckland ni fasa kedua lah, okay? Fasa kedua. So kat situ ada checkpoint pertama, kilometer ke-20 tak silap. Kena sampai situ by 7.25 tak silap, okay? So kalau siapa tak sampai 7.25, dia kira DNF lah. Tutup pagar, naik bas balik, okay? Kat situ pun ada sediakan surau. Saya tahu tahun lepas pun sama sedia kat situ, tapi tu crowded lah bagi saya, okay? Sebab nak beratur panjang, ambil wuduk, okay? Lepas tu nak semayang pun, walaupun dia luas, tapi still terlalu ramai. So saya prefer solat kat water station lah sebenarnya. Okay, selepas kilometer ke-22, 21 tu hari dah cerah lah, okay? Hari dah cerah dan di situ start ada problem. Nak terkencing pula kan. Selama ni saya tak pernah pun berhenti kencing waktu event. Event tahun lepas pun saya tak berhenti kencing, tak tahu kenapa kan. Tahun ni macam dia dah rasa dah. Masa ke kilometer 20 tu saya dah terasa nak kencing dah. Tapi boleh tahan kot kan. Dan terasa bila lama-lama bila dehydrate tu dia akan hilang lah. Tapi tak hilang. Kalau makin kuat daripada kilometer 19-20 tu dia dah rasa lah. So in the end kilometer 22, 23 antara tu lah saya berhenti kat station tu, toilet, semua beratur. Lepas saya ada 3 orang, okay? Memang masa tu beratur panjang, okay? Masa tu memang campur lah. Dia ada 6 toilet tapi 2 tak boleh pakai. Bila kita buka tu ada surprise dalam tu. Okay, so ada 4 je boleh pakai. Tu nak beratur lah. So beratur kan, beratur sampailah turn saya, orang depan saya tu masuk. Saya pun tunggulah, okay. Masa tu dah nak dekat 5 minit berhenti ni kan. Dia pun tunggu pasal tak keluar ni. Sampai orang sebelah saya yang beratur tadi, yang baru beratur ni pun dia pun dah masuk toilet dia pun dah lari balik lah. Masa dah dekat 7 minit saya dah tension dah. Okay lah, saya cakap tak boleh ni. Buat ni kalau dia betul-betul berak dalam tu, saya masuk lagi yang saya pun tak boleh nak buat apa, dia pun lari. Okay, sampailah dekat kilometer yang naik dekat jalan Duke tu, okay, fasa ketiga Duke. Okay, so lepas Auckland tu kita masuk dekat Duke, okay. Sorry, MR2. So dekat MR2 tu pun saya cari dekat tempat toilet tak ada juga. Sampailah saya naik ke lepas Auckland tu kita masuk MR2. Lepas tu kita akan masuk ke Duke lah. So sampai dekat Duke tu ada first gate 25 tak silap. Kena sampai by berapa lah, 8 suku kot rasanya, tak silap, okay. Kalau tak dia dikira DNF lah. So kat situ toilet, saya pun beratur kat situ. Pun benda sama juga. Okay. Benda sama juga berlaku. Saya pun dah tension dah. Cakap, aduh dah dekat 15 minit buang masa beratur toilet ni kan. Dia pun lari. Okay, masa tu dah tak sedap dah, okay. Baikkan dah tahan kencing berapa lama. Dah sakit kat belah pinggang ni. Cakap wah shit kan, jangan. Okay, sakit, takut batu karang apa kan, tahan lama sangat kan. So saya pun lari sampailah next station tu. Toilet dia tak banyak, ada 2 ke 3. 2 boleh pakai, 1 tak boleh pakai, ada surprise, okay. So alhamdulillah lah saya berjaya kencing dekat water station tu. Saya tak ingat berapa, tapi selepas Duke lah, di dalam Duke. Okay, so lah cabaran dia lah. Masa tu baru kilometer ke-29 ke 30. So saya dah buang nak dekat 20 minit untuk beratur kencing. Okay, tu yang saya tension tu, okay. So bila dekat Duke tu pula, masalah start waktu kilometer 29, 30 macam tu, okay. Kaki saya dah start rasa cramp, okay. Dan cramp dia tu cramp kat peha, which means saya rasa macam tak pernah aku cramp kat peha ni. Biasanya kalau dulu masa pakai Alpha Fly tu dia akan cramp dekat betis, okay. Even masa pakai Magic Speed tu pun dia kena kat betis sikit. Tapi ni kat peha, okay. Dia dah start sikit-sikit dah. Okay, so kilometer 29 tu pun saya dah katakan bong lah. Okay, habis, that's my limit. Okay, kalau nak cakap energy gel, okay, soalnya hari tu saya ada bawa kurma, okay. Saya ada bawa salt stick yang orange tu, saya beli dengan gel yang free tu lah. Nasib baik gel tu pun saya risau kat kan, ni kalau dah tak pernah minum yang hi-fi tu. Disebabkan dah bong sangat, saya pun ambil. Sebaik tak ada apa-apa lah, kalau tak naya kan, itu yang bahaya. Tapi
semua kurma tu saya buat 8 biji habis. Okay, salt stick tu pun saya makan 3 biji pun habis, 3 biji lah. Lebih tu, rasa tu mungkin punca kencing kot. Sebab saya tak pernah ambil salt stick sebelum ni. Bila ambil tu, tiba rasa kencing. So saya syak tu punca dia rasanya. Okay, lepas tu cakap jangan try benda baru waktu event, degil. Okay, so dekat Duke tak ada apa boleh dibuat lah bila dah buang ni. Okay, saya just run walk sekira tiang lampu lah contohnya. Okay, 4 tiang lampu tu saya lari. Lari. Okay, 2 tiang lampu tu saya jalan. Sekarang repeat macam tu sampailah kilometer 33 tu dia dah tak boleh belah dah. Dan saya rasa macam saya ada berhenti tepi jalan lah. Saya tak tunjuk dalam video sebab nak jimatkan recording punya time dengan space. Cuma saya terpaksa buat stretching. Okay, saya kena urut-urut sikit. Okay, dalam nak dekat 4 minit 3-4 minit berhenti kat lah kan. Dah buang masa lagi. Okay, lepas tu ada tempat counter paint tu pun saya pun tak pernah pakai benda-benda tu. Saya pun tak nak pakai. Risau jadi apa-apa. Saya nampak ramai lah orang spray. Dia brother tu saya nampak dia siap spray, dia siap dah kering. Saya kesian tengok tu kan. Tak tahu lah apa jadi kat dia. Dia spray tu sampai tak keluar spray dah kan. Lepas tu ramai orang ambil yang sapu tu, ambil ais. Okay, saya tak pernah buat benda-benda tu. So saya tak nak lah. Dan saya pun tak nak basahkan seluar saya dengan stokin selagi tak selesa. Kalau hari hujan saya pakai je saya dalam dah basah kan. So selepas struggle dari kilometer 33, akhirnya sampai ke Tol Batu lah, ataupun saya panggil tol kat Sentul tu, Tol Batu. So itu menandakan tamatnya fasa Duke. Okay, dan memang kat situ saya paling ingat tahun lepas. Saya orang paling ingat tahun lepas. Okay, okay, tahun lepas dekat Duke tu, waktu kilometer ke 30 ke 31, satu nenek tau. Dan saya syak dia tu daripada Indonesia lah, sebab dia pakai baju ada bendera Indonesia. Okay, dia bukan makcik, dia label nenek. Faham tak? Memang nenek betul. Saya tak tahu dalam video tu lepas dia kot. Dekat tol Batu tu ada. Mungkin dia masuk sikit dalam video tu. Dia macam very consistent. Okay, dia macam berjalan tu slow. Okay, bayangkan saya orang walk dia potong. Tapi dia slow ni. Orang walk dia potong. Sampailah dekat tol Batu tu, tu lah saya nampak dia lah. Okay, bila saya dah buang tu, dia potong saya dekat tol Batu. Saya ingat dia lah very slow macam nenek tu. Okay, sampailah lepas tu dia dah, tu lah saya nampak dia. Lepas tu saya tak nampak dia dah. Okay, tapi tahun ni saya agak bersyukur lah sebab dia redup. Okay, saya expect by 7.30 tu matahari dah naik macam tahun lepas. So bayangkan tahun lepas dengan tak bawa cap, tak bawa spek kan tu, bayangkan dijemur. Start pada 7.30, pada kilometer 30 tu dah dijemur. Sampailah dekat Jalan Kuching tu paling azab sekali lah, sebab dia very open. Okay, tak ada tempat berteduh, memang kena jemur. Itu yang dengan melecet tahun lepas kan. Tahun lepas tak krem tapi dia melecet. Krem sikit-sikit lah, tapi itu boleh manageable lah. Okay, tahun ni redup. Tapi sayangnya tak boleh perform. Situ saya terfikir, nampak guys, bila kilometer dekat, bila ambil gelang tu, saya tengok masa kat gelang tu ni sama macam tahun lepas ni kan. Kan frust lah ni kan. Okay, then lepas tu, tapi gelang tu bagus lah bagi saya. Dulu saya tak faham kenapa kena ambil gelang tu. Dan saya syak lah rasanya untuk counter cheating. Okay, sebab orang-orang yang DNF, diorang kan naik bas. Okay, so dekat dataran tu dia boleh berlakon lah pergi mana-mana kan. Lepas tu dia kan pura-pura lari. Sebab siapa nak kontrol benda tu. Okay, dan mungkin dia akan ambil. So walaupun nanti lepas tu orang akan check dia ni DNF atau band ke apa, tapi dia tetap ambil shirt dengan baju, dengan medal. So tak fair lah. So gelang tu saya rasa last. Kalau dia tak ada gelang tu, lepas gelang tu dah tak ada jalan untuk cheating dah. So kalau dia sampai tak ada gelang tu, memang dia takkan dapat dikira finisher lah. Okay, sebab yelah, walaupun tu DNF ke apa, tapi kalau dia dah ambil medal dengan shirt tu, lepas tu dah, lepas orang tu balik, bila dia check apa organizer boleh buat, dia just ban je lah nama tu. Tapi still lah kan, dia mengalak memberikan satu yang orang bukan hak dia. Sebab kalau dah DNF tu, it's okay, tapi janganlah ambil benda yang tak sepatutnya dapat. Okay, just kena ada integrity lah. Tapi yelah, ada setengah orang terbulik apa kan. Okay, dan memang ada kes pun. Saya baca kes tu 2018 tak silap. Okay, dia memang tak tahu nak cakap apalah. Tak tahu apa jadi kat dia. Adakah dia lari lagi atau tak, saya pun tak tahu. Okay, so fasa terakhir kat Jalan Kuching, situ pun memang dah tak boleh buat apa dah. Memang berjalan. Okay, nak lari pun sikit-sikit boleh lah. Okay, dan kebanyakannya kat situ pun memang orang dah berjalan lah. Okay, sampailah ke kilometer 37. Okay, bayangkan perut ni dah penuh air ni. Okay, minum air banyak gila kan. Okay, dan dapat cendol. Ish, nak minum ke tak cendol ni kan. Sikit perut lah. Dia tengok
Sejuk macam tu kan, saya pun ambil. Dan saya cakap cerita tu memang sedap gila, okay? Memang sedap gila. Tak tahu lah sebab memang masa tu dah condition macam tu, dah panas, dah haus kan. Dia macam tu sedap. Tapi memang sedap gila. Dia punya manis tu memang manis dan sedap. Okay. So dia ada dua vendor. Saya pun tak tahu lah, dia ada dua vendor. Mula saya tak perasan tau, tengok dia ada dua vendor. Tapi saya rasa saya ambil vendor nombor 2 tu. Sebab meja yang first tu ramai orang. Lepas tu dia tengah refill. So yang kedua tu tak ada orang. Saya pergi meja vendor nombor 2 tu. Saya tak ingat siapa. Saya minum, memang sedap gila kan. Tu yang rasa macam hilang semua penat ni kan. So saya nak ambil yang kali kedua, fikir tak payahlah kan, kencing ke apa kan. So lepas minum tu saya pun jalan. Okay, then lalu dekat tepi Sunway Putra. Okay, sampailah dekat apa ni, dekat tepi, dekat jambatan yang dekat apa ni, dekat LRT tu lah. Okay, dan nak menuju ke Tanah Merdeka lah. Okay, so imagine event ni fotografer banyak dekat ujung-ujung. Okay, problemnya dekat ujung-ujung tu dengan dah jadi sayur ni. Okay, saya tahu kalau nak gambar cantik kita kena berlakon lari. Okay, walaupun lepas tu pancit pun, tapi at least dalam gambar tu berlakon lah kan. Tapi ni memang tak boleh nak berlakon lah. Okay, memang tak boleh. So saya cakap memang nampak je fotografer tu, saya akan berhenti kan macam. Okay, sebab memang tak boleh nak lari lah. Okay, kadang ada fotografer ni saya frust juga kan. Kita dah posing nak bergaya ni, elok sampai depan dia pergi alihkan kamera dia lah, dia pergi tengok orang lain lah. Kita frust lah benda tu. Okay, so bagi saya depan event, saya memang ada spend dia allocate duit sikit lah. Okay, kalau gambar tu cantik, saya memang akan beli. Sebab bagi saya gambar tu lagi bermakna pada gambar dekat finishing line. Okay, so untuk fotografer yang tak ambil gambar saya, sorry lah, dah terlepas potential buyer lah. Okay. Okay, so dah dekat Jalan Kuching tu, kita jumpa ke water station yang terakhir lah, kilometer ke 41. Okay, kilometer 41 tu pun lega pun lega, tapi rasa tension pun dah start ada dah. Sebab saya rasa sama contoh lepas. Okay, orang pun tak ramai, dan saya rasa kawan-kawan pun dah tengok jam pun dah 10 ni kan, confirm buat dia balik lah. Okay, saya pun meneruskan jugalah. Okay, sampailah. Okay, sebabkan dia lepas water station last tu, dia macam ada bukit sikit. Okay, tapi kita reserve energy. Sampailah dekat U-turn dekat depan post tu, baru rasa start lari balik. Okay, itu pun sebab situ banyak fotografer dan untuk shooting video lah, bagi nampak menarik sikit lah kan. Okay, so memang saya tengok dah tak ramai lah. Okay, banding dengan masa saya marathon tu. Saya ingat lagi masa marathon tu, waktu saya sampai dekat last 500 tu, ramai gila orang kan. Excited, macam dah sunyi kan. Alah, sedih betul. Kecuali ada mana yang ada geng-geng runner diorang yang kenal tu, nombor sorak lah. Tapi bagi saya macam dengan frust pun ada kan. Kita tengok ramai orang dah sampai, kita buat sampai dengan lunyai macam tu kan. Okay, kita pun simpan sampailah dekat yang last 500 tu, yang boost tu kan, barulah saya start lari. Okay, so last 500 tu saya tak fikir apa dah. Walaupun saya cramp, tiba-tiba cramp tu boleh lari pula kan. Saya bukan tipu lah kan, lebih ada ingat saya tipu kan. Tapi betul lah 500 tu saya tak fikir apa dah. Saya cakap okay, this is last 500 meter, last push, gunakan semua tenaga yang ada untuk habiskan. Saya pun berlari, kalau tengok dalam video tu kan, saya berlari. Tapi masa tu memang dah frust gila. Sebab kenapa semua ni berlaku kan. Dah plan cantik semua kan. Tahun lepas kita pakai kasut murah kan, tapi kalau tahun ni kasut mahal, tapi still benda berlaku. Dan kita dah tahu jalan, tapi still lagi masa tu macam tu. So, sampailah saya tengok dekat jam dekat finishing line tu 6 jam 45. Saya macam pasal macam lagi slow pada tahun lepas ni kan. Rupanya saya lupa, saya ada 8 minit gap tadi. So 6.37, so kira PB lah 3 minit banding dengan tahun lepas. Okay, masa tu kalau tengok dalam video tu, memang muka tu memang muka serius. Okay, muka frust, bukan buat untuk content kan. Itu memang saya frust gila. Sebab expectation tu terlalu jauh. Okay, okay, kalau saya tengok pacer tu pun yang saya record ni kan, start kilometer ke 20 tu dia dah makin jauh. So sekali masa ini kan tu, dia punya gap dia 53 minit. Okay, so memang sangat slow lah. So very frust. Okay, saya duduk sekejap tepi, selepas sampai tu saya berdiri sekejap tepi tu. Saya macam okay, tenang. Okay, saya cakap okay, today is not my day lah. Okay, walaupun kita dah plan, tapi anything can happen waktu event lah. So walaupun boleh blame berhenti toilet tu,
benda campur tu. Saya total time berhenti 30 minit. Tapi saya tak nak blame benda tu lah, sebab saya punya running performance sendiri pun tak seperti expectation lah. Saya expect saya boleh berlari sampai kilometer 30, 35 kan. Okay, I mean the end kaput juga. Okay, so lepas seminit 2 sampai tu, saya pun okay lah, that's it lah, that's for this year. Dah pun PB tapi too little lah compare dengan apa yang saya expect. So at least setengah jam awal tu saya happy. Okay, kalau saya sampai setengah jam awal lepas tu lepas, saya akan happy, yes. Tapi itulah, 3 minit fast. Okay, lepas tu kita ambil goodies semua. Okay, Alhamdulillah dia bagi bag. So akhirnya dapat medal. Akhirnya medal yang kedua saya full marathon dah, Alhamdulillah lah. Okay, so imagine sebelum 2022, okay, saya tak pernah imagine pun nak lari full marathon. Saya cakap, macam mana diorang ni lari 20 kilo lah, macam ni diorang lari 30 kilo lah, macam ni diorang lari 40 kilo kan. So tak sangka 2 tahun seterusnya saya dah habiskan 2 kali lah full marathon. Okay, so begitulah kehidupan. Okay, mula kita tengok benda tu possible tapi saya boleh buat. Okay, so walaupun kecewa tapi okay, Alhamdulillah at least habis lah. Okay, so tak adalah kecewa sangat. Walaupun cramp tu, saya meneruskan juga sebab saya memang dah prepare dah benda-benda macam tu. So lepas dah ambil semua, okay, problem ni Dataran Merdeka hujan semalam, hari semalam ni dengan hari event tu, pagi tu. So memang jadi sawah lah kan, leceh nak berjalan kat rumput-rumput tu. So saya pun duduk dekat kemah tu dalam 10 minit. Lepas tu saya datang, okay, saya tunggu saya lah. So saya duduk, saya macam relax, tenang kan. Okay, buka kasut, relax. Okay, so selepas 25, okay, bila saya dah buka kasut semua relax, baru saya tengok phone. Walaupun sepanjang event tu saya bawa phone, tapi saya tak buka pun. Saya dengar, saya rasa lah vibrate kan. Tengok kawan-kawan semua dah main Roger lah. Diorang sampai, diorang dah balik, jumpa lagi kemudian. So memang lepas event tu saya tak jumpa siapa-siapa lah. Okay, sebab lambat sangat sampai. So biasanya baju apa ni, baju finisher saya tak buka pun. Okay, saya ada banyak baju event, baju finisher semua tak buka. Kecuali saya buka untuk full marathon ni lah. Okay, dengan kalau brand tu okay, saya buka. Tapi kalau brand biasa-biasa saya tak buka lah, simpan. So begitulah saya punya keadaan waktu yang berlaku waktu event. Okay, so apa yang korang tengok dalam video part tu itu semua real. Okay, bukan semata-mata nak buat konten, bukan poyo-poyo. Okay, itu situasi yang berlaku sebenar lah. Lepas tu apa lagi ya, tentang finisher shirt ni lah. Okay, bagi saya finisher shirt ni biasa lah, kain dia tak sedap sangat. Tapi ni lah baju finisher dia bagi, boleh buat pakai lah kan. Medal pun tak tahu lah, memang saya rasa medal tu agak tak berprestige lah, ni susah cakap lah, okay, untuk event yang international macam ni. Okay, so lepas upload video tu, okay, saya terima banyak wish lah, orang yang bagi kata-kata semangat, okay, bagi motivasi dan apa yang perlu improve. Yes, memang saya hargai semua tu. Okay, walaupun saya tak mengenali anda semua secara peribadi, tapi terima kasih lah atas semua yang anda bagi tu, semua kata-kata semangat tu lah. Dan saya tahu memang saya masalah dia ialah saya jarang buat training bukit, which means saya akan start buat tahun ni. Okay, at least seminggu sekali saya akan pergi cari benda-benda bukit lah. So hari ni pun baru habis training bukit ni, ya, walaupun tak tinggi tapi starting lah. Lepas tu yes, saya dah move on. Dalam 2-3 hari tu memang frust lah. Lepas sekarang tak boleh terima, masa tu lah tak boleh terima apa yang berlaku lah. Okay, sebab tak bagi lah, kita dah buat banyak vlog, kita dah bagi macam tips. Lepas tu sebelum event pun kita dah semangat kan, tiba-tiba result macam tu kan. Memang frust lah. Kasut pun kasut mahal, bukan kasut yang yang average ni harga kan. Itu yang buat lagi frust lah. Okay, tu yang buatkan sukan running ni menarik. Okay, sebab running ni, okay, kita cerita pasal sukan running dia. Okay, sukan running ni dia melibatkan kebolehan individu. Okay, kebolehan individu. So mungkin lah kalau orang tu ada duit, dia boleh beli kasut mahal, beli baju mahal, jam mahal. Tapi belum tentu lagi dia boleh beli performance lah. Okay, ada setengah orang tu kadang dia pakai kasut biasa, dia pakai slipper biasa pun, kalau dia memang laju, dia pergi laju kan, betul tak? So bagi saya fair kat situ. Okay, dia bukan macam sukan lain yang gear tu ada efek, ataupun macam perlombaan racing kan, F1 ke apa, semua tu kalau barang-barang diorang canggih, mahal, diorang akan boleh menang. Tapi running ni tak ada. Okay, dan apa yang menarik running ni,
katalah kalau kita letak 10 orang depan kita ni kan, kita nampak seorang tu kurus, seorang tu tough, seorang tu gemuk, seorang tu makcik, seorang tu pakcik, seorang tu budak. So, kita tak boleh predict siapa yang akan sampai dulu. Okay, tu yang beza, yang menariknya running ni lah. Okay, so orang cakap lah, so kalau kita tengok bila ada orang running kan, badan dia biasa-biasa, cabi ke apa, ataupun berisi, ataupun badan besar, ataupun nampak fit, kita tak boleh nak teka dia ni laju ke tak. Okay, sebab masa event pun nampak lah, okay, kalau tengok video tu ramai lah orang yang lagi tua daripada saya, lagi senior pecut saya, yang orang yang berisi daripada saya pun ramai potong saya yang steady kan. So benda tu susah cakap. Okay, tu yang menariknya running ni lah. Okay, untuk long distance ni. Dan saya paling ingat nenek tu. Okay, tak tahu apa jadi kat nenek tu. Kalau dia masih hidup, Alhamdulillah. Okay, kalau dia tengok video ni pun, Alhamdulillah, dia memang sumber inspirasi saya lah. Dia macam mana kalangan nenek ni kan, dia macam fikir tak logik. Tapi itulah sukan running ni, susah cakap. Okay, so akhir kata untuk yang DNF tu, okay, so DNF ni bukan sangat klise lah, tapi betul lah. Maksudnya anda tak bersedia lah, ataupun anda dah bersedia tapi something happen yang tak predict. Okay, tu lah kehidupan lah kan? So don't worry, just train harder. Tahun depan come balik dan dia lagi bermakna lah. So at least kalau tahun depan dapat habiskan, so lagi bangga lah nak compare ke tahun lepas aku DNF, tahun ni aku habis. Yes, lagi bermakna lah benda tu. Okay, macam saya pun, okay, so tahun ni still lagi bawa pace teruk, still lagi saya habiskan 6.5. So insyaAllah tahun depan lah saya akan pastikan saya sampai pangkal depan tu 5 at least. Okay, tu saya punya azam lah. Okay, so lepas running event ni, banyak lah orang dah start upload video pasal Snake Chartered kan dekat YouTube apa semua kan. Okay, so mana yang lalu dekat saya punya timeline tu, saya akan tengok lah. Okay, memang saya akan tengok macam mana orang record. Dan sampai sekarang pun kalau tanya saya lah, saya pun still lagi tengok video-video runner lain. Okay, sebab yalah, kita ni memang takkan habis belajar dan kita takkan perfect. Okay, so bila kita tengok video orang-orang ni, kita akan tahu okay, maybe ada something kita boleh belajar dari video tu. Contohnya cara nak shooting, okay, ataupun dia punya gel, cara training dia, ataupun pendapat dia. Okay, setiap orang dia ada lah dia punya value dia. Okay, so saya akan tengok semua, saya akan like. Dan kepada siapa yang nak buat video tu, make sure tangan kuat lah. Okay, dan saya cakap lah, nak pegang kamera ni pun tangan memang kena kuat lah. Okay, bukan senang lah nak lari nak record sepanjang video ni kan. Tapi mungkin ada orang cakap saya nak buat konten, tu separuh betul lah. Tapi betul ni lah, saya nak record saya punya kenangan lah. Saya cakap lah, kita pun tak tahu sampai bila kita akan running kan. Terus lagi diberi kesihatan, kekuatan ni, Alhamdulillah saya lari lah. Okay, so mana tahu besok one day tak boleh lari apa, kita tahu. So boleh tengok lah video-video tu. Okay, so siapa yang nak buat konten, buat je, jangan malu-malu. Awal-awal malah nampak macam kelakar je kat sorang-sorang. Macam saya tengah cakap sorang-sorang ni, orang tengok, kalau orang tengok dari jauh macam apa benda ke kat sorang ni kan. Tapi inilah dia. Okay, jangan malu-malu, jangan segan-segan, buat je. Okay, video ni pun dah panjang sangat dah saya rasa. Dan saya pun dah 9.30, 9.45 lah. Okay, saya nak pergi balik makan, so nak buat benda lain. Okay, so kepada semua runner, kita tak kisahlah sama ada anda DNF ke, habis ke, PB ke, ataupun tak make expectation ke, first kali nak ucapkan tahniah lah kerana hadir. Okay, itu yang paling penting lah. Okay, mana ada orang yang bangun 3 pagi nak berlari 42 kilo kan, dengar macam orang tak betul kan. Tapi itulah 13,000 orang buat yang tu. Okay, lepas tu dekat 5.30 pula, ada 12,000, 13,000 lagi lari pagi buta nak habiskan 21 kan. Pagi Ahad tu, pagi orang tidur kan. So sebenarnya nampak lah patience sebagai running tu. Okay, so benda ni orang yang non-runner dia akan pelik. Okay, dan dia akan tanya soalan yang macam kita nak jawab, kita macam tak apalah, tak apalah, dia tak pernah join running event. So kalau boleh jawab, kita jawab. Tak jawab, tak apalah, kita abaikan lah. Okay, so begitulah, orang takkan faham kalau dia tak join running event. So kita tak expect dia faham, dan kita tak perlu explain. Kalau kita nak explain pun, maybe explain pada waktu dan tempat yang sesuai lah. Tak perlu explain berjelir kat media sosial. Okay, kalau tanya saya ni tak suka berdebat dengan explain kat media sosial. Okay, adalah orang tanya kan beberapa soalan yang okay, saya tak nak cerita kat sini. Tapi saya memilih untuk sama ada remove komen tu ataupun ignore. Okay, sebab I don't owe you ataupun don't oblige any explanation to you. Okay, dan sebabkan saya dah makin banyak upload video, ada beberapa klik saya lah yang non-Malaysian, dia kata, "Hey Rasul,
why don't you make your video in English? Because we also want to understand what you're saying, okay? We also want to know what's your saying or what you're thinking. Then I said to them, okay, it's quite difficult because first thing, I don't expect this channel can go to non-Malaysian. Okay, I make it especially for, I don't say Malaysian, but for local only. Actually, I prefer to speak in Malay because some point or some idea better to express in Malay words. Okay, that's what I'm saying. And you know, my English also like this. Okay, now I'm thinking, now I'm speaking English now. Okay, you can hear that, you can still hear Malay English. Okay, Malay English is a English but in a Malay grammar. Okay, that's why I'm not sure. Okay, but it depends. Okay, but now maybe I will think about it. Okay, to make it English or maybe mix. But if mix, I think still not meet the purpose because you will not understand everything. Okay, so, but let's see. I will try to do it in English and maybe mix with Malay. So I hope after this, if you see this channel in English, please don't say me Poyo speaking. Okay. Because I got some colleague that very interested with my vlog and they said because of you I start running now. Okay, oh sorry man. And then I said wow, okay, I'm not expect that, but if I can inspire you, I'm more than happy lah. Okay, so after this, if you see my vlog is English, please understand. Okay. I'm not try to show off and I don't lupa diri, but yeah, I'm considering my friend also. Okay, I think that's too long. Battery pun almost done now, almost finished. Okay, so we will see next event. My next event will be next week on Hari Sukan Negara, Half Marathon only in Dataran Merdeka. Okay, so keep running, don't worry, I move on now. So next year, Standard Chartered will be my redemption time. I will make it sure, I will make it happen because I won't fail third time. Okay, normally only fool will fail third time, but I will not fail third time because I know now. And let's hope let's hope everything will become smooth next year. Okay, see you again. Assalamualaikum. Bye.